Wah, bestnya cerita ni. Alamak, blackout. Pelajar-pelajar, tahukah kamu apakah yang menyebabkan lampu, kipas dan penyaman udara dapat berfungsi? Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang arus elektrik, voltan, rintangan dan juga hukum Ohm. Jom kita sama-sama belajar. Standard pembelajaran yang pertama, merumuskan cas yang mengalir menghasilkan arus elektrik. Yang kedua, mencirikan arus, voltan dan rintangan serta unitnya. Yang ketiga, menerangkan perkaitan antara arus, voltan dan rintangan. Jom pelajar-pelajar, kita lihat lebih lanjut tentang arus elektrik, voltan dan juga rintangan. Okey, kita mulakan dengan arus elektrik. Cas elektrik diperlukan untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. Okey, contohnya kipas, TV, alright, lampu memerlukan cas elektrik, okey, untuk berfungsi. Tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan cas elektrik boleh dijana daripada sumber-sumber seperti penjana elektrik, sel kering dan juga sel suria. Jom kita tengok sumber tenaga tersebut. Ini adalah rupa sel kering, okey, ataupun bateri. Ini penjana elektrik dan ini adalah sel suria ataupun panel suria. Pelajar-pelajar, jom kita kaji hubungan antara pengaliran cas elektrik dengan arus elektrik. Okey, apa hubungannya ya? Okey, mula-mula penjana Van de Graaff ni kita hidupkan dulu. Okey, on the switch. Lepas tu kelip buaya disambungkan pada konduktor. Alright, ini konduktor yang menyambungkan penjana Van de Graaff dengan galvanometer. Okey, bila kita dah on switch, lepas tu kita akan lihat jarum galvanometer akan terpesong. Okey, jarum galvanometer akan terpesong. Ni galvanometer, jarum pada dia akan terpesong. Sebab apa terpesong? Sebab ini menunjukkan terdapat pengaliran cas elektrik di dalam konduktor tersebut. Okey, so pelajar-pelajar masih ingat lagi apabila kita switch on, okey, kubah ini akan bercas positif. Ingat ya, kubah pada penjana Van de Graaff ni bercas positif setelah kita onkan switch ataupun selepas penjana Van de Graaff dihidupkan. Okey, pengaliran cas-cas elektrik iaitu elektron. Ingat ya, cas elektrik ada dua, positif dengan negatif. Yang boleh bergerak hanyalah cas negatif iaitu elektron. Jadi pengaliran cas elektrik iaitu elektron di dalam konduktor ni menghasilkan arus elektrik. Okey, cas-cas negatif iaitu elektron mengalir dalam konduktor dari mana? Dari bumi. Ni yang kita sambungkan ke pipe. Okey, lepas tu dibumikan Alright. So cas-cas negatif iaitu elektron mengalir dari bumi, okey, melalui konduktor ni, melalui galvanometer ke kubah. Okey, dia tertarik. Cas-cas negatif ni akan tertarik ke kubah yang bercas positif untuk meneutralkan cas-cas positif pada kubah. Okey, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, pengaliran cas-cas negatif iaitu elektron di dalam konduktor, okey, menghasilkan arus elektrik. Pesongan penunjuk galvanometer menunjukkan kewujudan arus elektrik. Arus elektrik boleh ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Kemudian kita lihat pengukuran kuantiti elektrik. Pengaliran arus elektrik dapat diukur dengan menggunakan ammeter. Pelajar-pelajar pernah tengok tak ammeter? Jom kita tengok. Okey, ini adalah rajah ammeter. Right? Dan di dalamnya ada simbol A. Okey, untuk ampere. So, unit SI bagi arus elektrik, simbolnya I, ialah ampere. A besar.
Kita lihat arah aliran arus elektrik. Arus elektrik mengalir dari terminal positif ke terminal negatif bateri. Okey, bila kita tutup suis ni, okey, litar lengkap, maka arus elektrik akan mengalir dari terminal positif bateri ke terminal negatif. Simbol yang panjang ni ialah terminal positif dan yang pendek ni adalah negatif. Jadi arus mengalir dari terminal positif dari sini, okey, pergi ke mentol pertama, mentol kedua dan seterusnya ke terminal negatif bateri. Pelajar-pelajar, jom kita buat sebuah litar ringkas terdiri daripada bateri, suis dan mentol. Okey, kat atas ni ialah suis dan kita tutup. Tutup tu maksudnya kita buat satu sambungan lengkap dan akhirnya nampak di sini tadi mentol menyala. Okey, lagi sekali, bateri, suis, okey, dan juga mentol. Bila kita sambungkan litar ni jadi lengkap, arus elektrik mengalir dan mentol pun menyala. Sekarang kita akan belajar tentang voltan. Apakah maksud voltan? Voltan ialah beza upaya di antara dua titik yang boleh diukur dalam unit volt. Dalam kurungan V besar simbolnya menggunakan voltmeter. Pernahkah pelajar lihat voltmeter? Jom kita lihat. Ini adalah voltmeter yang akan mengukur voltan. Sekarang kita akan lihat ada dua litar ringkas. Yang pertama untuk mengukur arus, yang kedua litar ringkas untuk mengukur voltan. Baiklah, kita lihat dulu litar ringkas untuk mengukur arus. Kalau pelajar lihat dalam rajah ada huruf A, okey, dalam bulatan, okey, simbolnya A ini adalah simbol bagi ammeter. Yang ini adalah simbol bagi bateri atau sel kering, yang ini untuk mentol. Okey, jadi cikgu bawa ammeter yang sebenarnya. Okey, di sini kita masukkan ke litar. Okey, ianya disambung secara bersiri. Ingat ammeter disambung secara bersiri. Bersiri tu maksudnya bersebelahan. Okey, dalam satu litar dengan komponen elektrik lain seperti bateri dan bersebelahan juga dengan mentol. Okey, kalau ada suis dia bersebelahan juga dengan suis. Ni tidak ada cabang. Ingat kalau litar bersiri tidak ada cabang. Hanyalah satu litar yang bersambungan seperti ini. Baiklah, untuk litar ringkas mengukur voltan pula. Okey, ini adalah simbol bagi bateri atau sel kering. Macam tadi juga, ini adalah simbol bagi mentol dan ini adalah simbol bagi voltmeter. Okey, pelajar boleh lihat ini litar utama dan ini ada cabang. Alright, so untuk sambungan bagi voltmeter dia dalam litar selari. Ingat ya, litar selari. Litar selari tu maksudnya dia ada cabang. Seterusnya rintangan. Keupayaan sesuatu konduktor untuk menghadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya dikenali sebagai rintangan. Unit bagi rintangan ialah ohm. Okey, ini adalah simbolnya. Perintang piawai mempunyai rintangan yang tetap, manakala perintang boleh ubah ataupun riostat mempunyai rintangan yang boleh diubah. Jom kita lihat rajah riostat. Okey, ini adalah gambar riostat ataupun perintang boleh ubah. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita ingin mengkaji kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik. Alright, pernyataan masalah, apakah kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik? Alright, apakah hipotesisnya? Semakin besar rintangan, semakin kecil arus elektrik yang mengalir. Okey, kita kena lihat dulu pemboli ubah, iaitu yang dimalarkan bilangan sel kering iaitu bateri. Pemboli ubah dimanipulasi ialah panjang dawai nikrom yang bertindak sebagai rintangan dan pemboli ubah bergerak balas bacaan ammeter iaitu arus elektrik yang mengalir. Okey, bahan dawai nikrom, radas, ammeter, pembaris meter, pemegang sel, sel kering, paku tekan, klip buaya, joki dan juga dawai penyambung.
Okey, apakah prosedurnya? Pasangkan dawai nikrom pada kedua-dua hujung pembaris meter. Okey, ni pembaris meter. Kita letakkan dawai. Okey, supaya senang nak ukur dengan pembaris. Okey, kita sediakan radar seperti ini. Letakkan joki pada kedudukan panjang dawai nikrom 20 cm. Okey, kemudian catatkan bacaan emitter. Ulang balik langkah ketiga tadi ni dengan menambah panjang dawai nikrom kepada 30, 40, 50 cm dan 60 cm secara berperingkat. Catatkan bacaan emitter bagi setiap panjang dawai nikrom yang digunakan dalam satu jadual. Okey, so nanti kita boleh plotkan graf arus melawan panjang dawai nikrom. Okey, pelajar-pelajar boleh tengok dekat sini. Okey, emitter ni untuk mengukur arus. Ini ialah panjang dawai yang kita ukur. Let's say kalau 20 cm, joki tu diletakkan di sinilah. Okey, lepas tu semakin panjang. Okey, menghala dekat arah ke kiri sini. So, kita boleh lihat, alright, rintangan yang berbeza ni, apa kesan dia kepada bacaan emitter. Okey, ataupun arus yang mengalir. Okey, inilah hasil daripada eksperimen tadi. Panjang dawai nikrom kita 20 cm. Alright, kita dapat bacaan emitter 0.45 ampere. Untuk panjang dawai 30, kita dapat bacaan emitter 0.3 ampere. Okey, dari sini pelajar boleh teka apa? Semakin panjang dawai nikrom, semakin bertambah rintangan. Ya. Okey, makin panjang makin bertambah rintangan. Apakah kesimpulannya? Semakin bertambah rintangan, semakin berkurang arus elektrik. Okey, mungkin ada pelajar yang tak berapa jelas. Semakin bertambah rintangan ni berkurang arus elektrik tadi kan. Okey, mungkin ada yang tak berapa jelas. Contohnya lah, pelajar nak pergi daripada satu tempat A ke B. Okey, ni analogi dia ya. A ke B ya. Ni dua situasi. Right. Cikgu nak memudahkan pemahaman pelajar. Pelajar nak pergi dari A ke B, tapi satu ni kamu ikut jalan yang dekat. Okey. Dan satu lagi untuk hari yang lain, contohlah kamu pergi juga A ke B, kamu ikut jalan yang jauh. Right. So cikgu nak tanya, situasi yang pertama dengan situasi yang kedua, yang mana satu bila kamu sampai di B, kamu masih lagi mempunyai banyak tenaga. Okey, kamu sampai di B untuk situasi kedua ni, adakah kamu masih mempunyai banyak tenaga? Yang mana satu yang lebih banyak tenaga? Ya, tentulah yang pertama ni. Sebab apa? Sebab kamu ikut jalan yang pendek. Okey, rintangannya sedikit. Okey, tetapi kalau kamu ikut jalan yang panjang, kamu tetap sampai. Tetapi tenaga kamu bila sampai dah semakin berkurang. Okey. Situasi yang kedua ni, tenaga dia kurang daripada situasi yang pertama. Begitu jugalah dengan arus elektrik. Semakin panjang ni, panjang dawai, semakin berkuranglah arus elektrik yang mengalir. Harap pelajar faham. Kemudian kita akan mengkaji kesan perubahan voltan pula terhadap arus. Okey. Jadi, apakah penyataan masalah? Penyataan masalah adalah apakah kesan perubahan voltan terhadap arus elektrik? Semakin besar voltan, semakin besar juga arus yang mengalir. Ini adalah hipotesisnya. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah dawai nikrom, iaitu bertindak sebagai rintangan. Okey. Jadi kita malarkan dia. Okey. Kita tak ubah dia. Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang berubah-ubah? Bilangan sel kering, iaitu bateri, akan ditambah-tambah. Apa yang bergerak balas? Tentulah bacaan emitter. Kita nak tengok apakah hasil arus yang mengalir nanti. Okey, apakah prosedur dia? Pasangkan litar seperti dalam rajah ni. Okey, bacaan emitter dan juga voltmeter diambil. Okey, kamu tahu emitter menyukat apa ataupun mengukur arus, voltmeter mengukur voltan. Alright. So, rekodkan pemerhatian dalam jadual. Ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan 2, 3 dan 4 sel kering. Kamu juga boleh plotkan graf arus melawan voltan. Sekarang kita akan tengok pemerhatian bilangan sel kering. Okey, yang pertama
Tengok bacaan voltmeter 1.5. Okey, bila kamu letak bateri yang kedua, 2 bateri maksudnya, bacaan voltmeter 3.0, 3 bateri 4.5 volt, 4 bateri 6.0 volt. Okey, semakin bertambah bilangan sel kering. Okey, bilangan sel kering bertambah, tengok semakin bertambah nilai voltan. Okey, simbolnya V. Right. So, apakah kesimpulan? Kesimpulannya semakin bertambah nilai voltan, semakin bertambah nilai arus elektrik. Okey, ini kita nak check kat mana? Tengok kat sini. Voltmeter 1.5 untuk satu bateri tadi, 1.5 bacaan ammeter ni 0.3 ampere. Voltmeter 3.0 bacaan ammeter 0.6. Voltmeter 4.5 bacaan ammeter 0.9 ampere. Dan voltmeter 6.0 volt, kamu dapat 1.2 ampere. Okey, nampak trend dia? Semakin bertambah nilai voltan, semakin bertambah nilai arus. Jadi, apakah hubungan di antara rintangan dan juga arus elektrik ni? Dah tahu kan? Jadi, semakin bertambah rintangan, semakin berkuranglah nilai arus elektrik yang mengalir. Okey, apakah hubungan di antara voltan dan arus elektrik pula? Semakin bertambah nilai voltan, semakin bertambah arus elektrik yang mengalir. Okey, so kalau diminta kamu tulis secara berkadar songsang ataupun berkadar terus, rintangan ni dia berkadar songsang dengan arus elektrik, tetapi voltan berkadar terus dengan arus elektrik. Okey, hubungan kedua ni memenuhi hukum Ohm. Okey, dan inilah hukum Ohm yang kamu akan belajar seterusnya nanti, iaitu V sama dengan IR. Sekarang kita akan belajar hubungan antara arus, okey, arus, voltan dan juga rintangan. Okey, arus, voltan dan juga rintangan merupakan 3 kuantiti elektrik yang berkait rapat antara satu sama lain dalam suatu liter. Perubahan magnitude, okey, ataupun nilai dalam salah satu kuantiti elektrik ini akan memberi kesan kepada magnitude kuantiti-kuantiti yang lain. Okey, formulanya ialah, kita tengok dekat sini, okey, V, I, R. Okey, so yang dekat atas V ni dengan bahagian bawah, ia adalah bahagi. Okey, sama ada V bahagi I ataupun V bahagi R. Tetapi I dengan R ni dia punya operasinya ialah darab. Okey, bahagian bawah ni I darab R. V boleh jadi bahagi I dan V boleh jadi akan bahagi R. Okey, mengikut formula sebentar lagi. Okey, sekarang kita akan lihat arus. Okey, arus yang mengalir melalui liter berkurang apabila rintangan bertambah. Okey, formula asas kita ialah V sama dengan IR. Ni tolong ingat. Okey, point yang pertama ini first point, ini first point. Okey, cikgu akan terangkan first point dulu. Apabila rintangan bertambah, arus berkurang. Bila kita keluarkan I sama dengan V bahagi R, ini formula untuk I ya. So, bila rintangan bertambah, okey, kita buat anak panah, I akan berkurang. Sebab apa? Sebab I dengan R ni berkadar songsang. Okey, kalau kita ada formula yang atas ni berkadar terus, yang bawah ni berkadar songsang. Bila rintangan bertambah, I akan berkurang dan sebaliknya. Okey, kita pergi point yang kedua. Apabila voltan yang besar, okey, merentasi liter, kuantiti arus yang mengalir melalui liter juga meningkat. Alright, kita tengok point yang kedua, ini point yang kedua. Okey, so cerita dia tentang voltan. Bila voltan tinggi ataupun besar, okey, arus yang mengalir dalam liter juga adalah besar. Ini dia berkadar terus. Alright, hubungan antara arus I, voltan V dan rintangan R dikenali sebagai hukum Ohm. Okey, apakah hukum Ohm?
Hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan keadaan fizik lain adalah tetap. Right, kita akan lihat rumus segitiga ini. Okey, rumus segitiga boleh digunakan untuk menghafal hukum Ohm. Letakkan jari anda pada nilai yang hendak dicari. Okey, kemudian darab ataupun bahagi dua nilai yang diberi. Okey, cikgu nak kamu fokus betul-betul kepada formula ini. Okey, again, formula yang tadi. Okey, segitiga yang ni tolong hafal betul-betul. V berada di atas, I di bawah dan R di bawah. Okey, contoh, cikgu nak cari V. Okey, cikgu write yang ni V. So, tangan kita tutup dekat V. Bila kita tutup V, okey, sekarang kita keluarkan V kat depan. Sama dengan I darab R. Operasi yang bawah ni mesti darab. Okey, so I darab R. So, dapatlah formula ni, I darab R. Okey, sekarang soalan dia bagi V, bagi R. Tapi soalan dia nak cari I. Okey, contoh. Soalan dia kata cari I. So, kita tengok balik dekat sini. Kita tutup huruf I. Okey, kita tutup huruf I. V dekat atas. Ni V. Ambil, salin. Kat sini ialah per. Okey, operasi ni bahagi. So, V per R. Okey, V bahagi R. Alright. So, soalan yang seterusnya. Contoh. Dia suruh kamu cari R. Ni suruh cari R. Tengok formula ni balik. So, V dia bagi, I dia bagi, tapi R tak tahu. So, pelajar guna formula yang ini, tapi tutup R. Bila kamu tutup R, kamu salin V, okey macam ini V, kamu salin I. Operasinya apa? Per. Dekat sini ialah per. Okey, nampak kat sini ialah per. So, dapatlah V per I. Okey, dah faham bahagian formula. Sekarang kita jawab soalan. Alright. So, hitung nilai voltan. Fokuskan kepada soalan. Hitung nilai voltan. Okey, voltan tak tahu berapa. Dalam suatu liter, sekiranya nilai arus elektrik ialah 3. Okey, kita bulatkan apa yang diberi. Arus elektrik 3 ampere dan rintangan diberi 4 ohm. Okey, kita bulatkan. Okey, lepas kita bulatkan, kita keluarkan. I 3 ampere, R 4 ohm, tapi kita nak cari V, voltan. Okey, ingat formula V sama dengan IR. So, V sama dengan I darab R. Gantikanlah saja. I berapa? 3. Okey, 3 kat sini, bawa ke sini. Okey, gantikan 3 ampere. Dan R ialah 4 ohm. Bawa ke sini. So, 3 kali 4 ialah 12 dan unit bagi voltan ialah volt. So, dapatlah 12 volt. Okay, very good. Settle. Now, kita jawab lagi satu soalan. Okay, soalan minta kita hitungkan apa dekat sini? Hitung nilai rintangan. Okay, bulatkan rintangan, tanda soal. Dalam suatu liter, sekiranya nilai voltan, okay, voltan dah diberi 8 volt. Dan nilai arus elektrik ialah 2 ampere. Okey, daripada maklumat yang ada di sini, kita keluarkan. I 2 ampere, voltan 8 volt, tapi kita tak tahu R. Now, kita kena cari R. Okey, so kita akan cari R. Guna balik formula tadi, V sama dengan IR. Okey, kita ada formula dekat sini. VIR. Sekarang kita nak cari R. Kita tutup kat sini R lah. Ni formula yang ni. Okay, jangan tak tahu pula nak guna macam mana. Tutup R. So, V per I. Okay, nampak? Sini V per I. Okay. So, V per I. V diberi berapa? Pindahkan saja. 8 volt. Okay, 8 volt. Bawa ke sini. Dan 2 ampere. Untuk I 2 ampere. Kita pun bawa ke sini.
Okey. So, 8 bahagi 2, 4. Okey, unit bagi rintangan apa? Ialah ohm. Dah selesai. Okey, senang kan? Alright, so cikgu harap penerangan cikgu membantu kamu untuk faham topik ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Subscribe tu kan percuma. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.